Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua warga SMK Taman Konot yang berusaha Puan Hasnah binti Harun meluangkan dalam pentadbiran, Puan Nuruzmi binti Abdullah meluangkan dalam petang, serta memangku menjalankan tugas meluangkan dan hal hewan murid, guru-guru mata pelajaran, guru-guru dan semua murid yang dikasihi sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. Saya bersyukur kehadrat ilahi kerana atas limpah kurnianya dapat kita melaksanakan program orientasi murid baharu tahun 2022 bagi tingkatan peralihan, tingkatan 1 dan juga tingkatan 4. Diharap objektif dan program ini tercapai. Apa-apa maklumat yang ingin disalurkan diterima oleh semua murid. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke SMK Taman Konot buat semua murid pertingkatan peralihan dan juga tingkatan 1. Saya percaya semua murid telah mengikuti kelas yang telah pun bermula pada 21 Mac yang lalu secara atas talian ataupun secara PDPR. Jadi kini tibalah masanya kita meneruskan sesi persekolahan secara bersemuka. Diharap murid menggunakan peluang ini untuk belajar dengan sebaik mungkin. Buat semua murid tingkatan peralihan, tingkatan 1 dan tingkatan 4 diharap telah bersedia dengan setiap perubahan yang berlaku. Seperti perubahan dari segi silibus pendidikan yang semakin banyak dan mencabar. Terutamanya bagi murid tingkatan 4 yang dibahagikan kepada aliran sains dan juga kemanusiaan berdasarkan kriteria-kriteria yang tertentu. Di sini saya selaku pengetua SMK Taman Konot ingin mengambil peluang untuk menasihati semua murid agar sentiasa bersedia dari segi mental, fizikal, emosi untuk meneruskan pembelajaran pada tahun ini. Murid-murid perlu mengikuti peraturan-peraturan sekolah yang kini berubah mengikut norma baharu, selaras dengan fasa peralihan endemik yang telah pun bermula pada 1 April yang pas, di mana kita terpaksa menempuhi kehidupan bersama virus COVID-19 ini. Oleh itu, kita sentiasa bersedia dengan pelbagai kemungkinan dan mempersiapkan diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku, antaranya seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal, kurangkan pergi ke tempat-tempat yang sesak, sentiasa mencuci tangan dan sebagainya. Justru besarlah harapan saya agar semua murid dapat mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, seterusnya dapat menjadi murid yang berjaya cemerlang dalam semua bidang yang diceburi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi diucapkan kepada semua murid-murid tingkatan 4. Selamat kembali ke Sekolah Menengah Taman Konot. Hari ini cikgu akan berkongsi sebanyak sedikit tentang hala 7 dalam pemilihan jurusan tingkatan 4. Seperti sedia maklum, bagi murid-murid yang memilih jurusan sains, mata pelajaran teras yang akan kamu ambil ialah kimia, fizik, biologi, matematik tambahan. Dan ada murid-murid boleh pilih juga mata pelajaran sains sukan. Untuk jurusan perakaunan dan perniagaan, murid-murid akan pilih mata pelajaran seperti prinsip perakaunan, pengajian perniagaan, ekonomi, dan ada juga yang akan ambil matematik tambahan. Dalam bidang seni, murid-murid akan pilih mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan untuk bidang kemahiran dan vocational, walaupun tidak ditawarkan di sekolah ini, tapi murid-murid harus tahu dan boleh buat pilihan jika berminat. Bagi murid-murid yang memilih jurusan sains, kamu akan sambung pengajian tinggi kamu selepas SPM dalam bidang sains hayat, sains kejuruteraan ataupun IT atau computing. Murid-murid sains akan sambung pengajian dalam bidang jurusan sains yang luas. Okay? Untuk yang minat dalam sains hayat, kamu boleh pilih perubatan, medical, farmasi, forensik, statistik, kimia, biomedical dan banyak lagi. Bagi yang minat dalam sains kejuruteraan engineering, kamu boleh pilih aeroangkasa, biomedical, mechanical, elektrik dan elektronik, mekatronik dan sebagainya. Bagi yang minat dalam computing, IT pula, kamu boleh pilih khusus sains komputer, teknologi, informasi, multimedia, programming dan lain-lain lagi.
Jadi, murid-murid jurusan sains harus tahu subjek-subjek sains yang perlu kamu kuasai. Kimia, fizik, biologi, matematik tambahan. Inilah mata pelajaran yang amat penting untuk kamu. Bagi murid-murid yang memilih jurusan perakaunan atau perniagaan, kamu boleh lanjutkan pengajian kamu dalam universiti dalam bidang ini. Pengurusan dan pentadbiran, kewangan dan perbankan, perhotelan dan pelancongan, dan media massa. Anda juga akan mempunyai banyak pilihan selepas SPM. Yang berminat dalam pengurusan dan pentadbiran, kamu boleh ambil kursus HR, Human Resource, pengurusan perniagaan, pengurusan logistik dan sebagainya. Bagi yang berminat dalam kewangan atau perbankan, kamu boleh jadi pelabur, pakar pelaburan, ambil kursus dalam perniagaan, perdagangan, perdagangan antarabangsa dan sebagainya. Untuk yang berminat dalam perhotelan dan pelancongan pula, kamu boleh jadi pengurus perhotelan, pengurusan pelancong, perancangan acara, pengurus pameran dan sebagainya. Jadi, murid-murid bidang ini harus menguasai mata pelajaran seperti ekonomi, prinsip perakaunan, pengajian perniagaan, dan tambahanlah bagi yang boleh menguasai bahasa. Kiralah bahasa Malaysia, bahasa Inggeris ataupun bahasa Cina. Untuk murid yang memilih bidang seni pula, kamu boleh sambung pengajian kamu dalam seni hal asli, seni moden, komunikasi massa dan reka bentuk. Kalau kita perincikan khusus di universiti nanti, dalam bidang seni asli adalah kamu boleh memilih khusus sebagai pelukis, kartunis, seniman. Dalam seni moden pula kamu akan jadi makeup artist, magician, ahli muzik, penari dan sebagainya. Dalam bidang komunikasi massa pula kamu akan jadi pakar dalam perancangan media, composer, PR, pengarah filem. Dan last, reka bentuk, kamu akan jadi pakar dalam reka bentuk landscape, reka bentuk dalaman, reka bentuk fashion dan sebagainya. Subjek-subjek yang perlu kamu kuasai ialah pendidikan seni visual. Selain itu, kamu kena ada kemahiran IT dan penguasaan dalam bahasa. Yang paling penting juga, kamu kena ada bakat, minat dalam bidang seni ini. Untuk murid-murid yang berminat dalam bidang kemahiran atau vocational, kamu boleh lanjutkan pengajian kamu di bidang IT atau komputer, bidang teknikal dan kemahiran profesional. Bidang kemahiran dan vocational ini juga ada banyak pilihan, luas. Kamu boleh pilih dalam bidang mechanical atau otomotif, elektrik dan elektronik, operasi pembuatan perabot, teknologi penyejukan dan penyaman udara, teknologi kimpalan, teknologi pembinaan. Sambungan bidang kemahiran juga termasuk IT dan ICT, cosmetology tentang makeup, bakery dan pastry, pembuatan kek dan roti, seni reka fashion, agrotani atau agriculture dalam bidang pertanian. Subjek atau kriteria yang perlu ada pada murid yang minat dalam bidang ini adalah minat. Kamu mesti minat dalam sesuatu bidang, dan kemahiran psikomotor. Kamu mampu buat guna tangan kamu. Dan ketiga ialah kemahiran komunikasi. Kamu boleh sampaikan idea kamu, pendapat kamu dalam bidang yang kamu
Sebagai panduan untuk cara merancang hala tuju kejaya kamu, cikgu syorkan ada 6 cara, ya. Yang pertama, kenali diri, kenali minat diri, kenali kebolehan dan kekuatan sendiri, ya. Yang kedua, kita kena kenali dunia atau bidang atau alam kejaya yang kamu akan pilih itu. Yang ketiga, kamu kena pasti matlamat, tahu cara mencapai matlamat kamu. Yang keempat, buat pilihan atau keputusan. Banding pilihan dan buat keputusan. Right? Yang kelima, laksanakan pilihan atau keputusan kamu. Cuba lakukan yang terbaik. Just do it. Jangan fikir terlalu banyak. Yang keenam, refleksi dan ubah suai. Buat penilaian dan perubahan yang perlu untuk mencapai matlamat yang kamu tetapkan itu. Jadi, murid-murid harus tahulah, pilihan jurusan tingkatan 4 merupakan asas kepada pengajian lanjutan kamu nanti. Tahun ini tingkatan 4. Tahun depan kamu akan hadapi SPM. Selepas SPM, kamu kena buat pilihan lagi. Sama ada kamu nak masuk tingkatan 6, nak belajar foundation, ambil pre-U, ambil kursus diploma atau masuk matrikulasi atau lain-lain. Selepas itu, kamu akan masuk universiti. Masuk universiti, kamu akan ambil kursus bachelor ataupun kursus advanced diploma. Kebiasaannya, ramai akan keluar bekerja dan ceburi bidang kejayaan yang dipilih mereka. Akan tetapi, ada juga sebahagian yang akan sambung pengajian masters mereka ataupun sehingga belajar sampai tahap PhD. Jadi, apakah pilihan anda? Ingat, nothing is impossible. Pembelajaran itu adalah satu proses yang berterusan. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Setakat ini sahaja perkongsian cikgu pada pagi ini. Semoga anda berjaya dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih.